Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Nabila binti Mak Sahar, nombor matrik 057891. Saya ingin menerangkan tentang jenis-jenis harta berdasarkan faedah. Jenis harta berdasarkan faedah ada dua jenis, iaitu mutaqawwam dan ghair mutaqawwam. Yang pertama adalah mutaqawwam. Mutaqawwam bermaksud harta yang bernilai. Harta yang bernilai ini bermaksud harta yang diiktiraf pemilikannya oleh syarak. Tetapi pemilikannya mempunyai beberapa syarat, iaitu harta tersebut hendaklah dimiliki pemilikannya secara sah oleh pemilik. Dan yang kedua adalah harta tersebut hendaklah dapat memberi manfaat kecuali dalam keadaan darurat. Harta mutaqawwam ini sangat diharuskan penggunaannya oleh syarak. Ini kerana harta mutaqawwam adalah harta yang bernilai, yang mana dapat memberi manfaat kepada manusia, sama ada individu ataupun golongan masyarakat. Contohnya emas, kereta, rumah dan lain-lain. Dari segi harta tersebut adalah harta yang bernilai, iaitu harta tersebut bernilai halal ataupun haram. Dan yang kedua adalah harta tersebut bernilai dengan harga. Dan yang ketiga adalah harta tersebut bernilai dengan manfaat ataupun mudarat. Seterusnya adalah harta ghair mutaqawwam. Harta ghair mutaqawwam bermaksud harta yang tidak bernilai. Ini kerana harta ini tidak diiktiraf pemilikannya oleh syarak. Harta ini tidak melepasi syarat harta yang bernilai, iaitu harta ini tidak dimiliki sepenuhnya oleh pemilik. Contohnya burung di udara. Selain itu, harta ghair mutaqawwam diharamkan penggunaannya oleh syarak. Contohnya arak ataupun bangkai dalam keadaan biasalah. Harta ni boleh digunakan jika kita ni berada dalam keadaan yang darurat. Harta juga dikenali sebagai harta yang tidak dilindungi oleh syarak kecuali dalam keadaan yang darurat. Oleh itu, kita sebagai Muslim, kita tak seharusnya mengambil manfaat daripada benda-benda haram kecuali kita berada dalam keadaan yang darurat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Siti Bazila binti Siddiq, nombor matrik 057727. Saya daripada Diploma Pentadbiran Islam akan meneruskan pembentangan daripada rakan-rakan saya sebentar tadi, dan tajuk saya pada hari ini ialah jenis harta pergerakan. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, harta pergerakan terbahagi kepada dua, iaitu harta al-manqul dan harta al-aqar. Okey. Untuk harta al-manqul ialah harta yang boleh berpindah ataupun beralih dari satu tempat ke satu tempat yang lain tanpa mengubah keadaan ataupun strukturnya. Maksudnya kalau dia berpindah pun still lagi sama. Okey. Harta ni mudah dikenali sebagai harta alih. Okey. Contohnya seperti kereta, wang dan juga barang perniagaan. Yang kedua ialah harta al-aqar. Ianya berlawanan daripada harta al-manqul. Okey. Harta al-manqar ialah harta tak alih. Okey, maksudnya dia tidak boleh bergerak ataupun dipindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey, contohnya seperti rumah, bangunan dan tanah. Cuma ada di beberapa keadaan yang mengubah harta al-aqar kepada harta al-manqul. Contohnya, apabila berlaku tanah runtuh, runtuhan tu menyebabkan ada batu-batu. Batu-batu daripada bumi tu, daripada tanah tu boleh dialih keluar. Jadi ia mengubah daripada al-aqar kepada al-manqul. Terdapat beberapa perbezaan antara harta al-manqul dan harta al-aqar di beberapa bahagian. Okey, contohnya pada bahagian yang pertama, iaitu pada wakaf. Okey, dari sudut wakaf, harta al-manqul terdapat sedikit perselisihan fuqaha lah, sama ada ia boleh diwakafkan ataupun tidak boleh diwakafkan. Manakala bagi harta al-aqar, ia
dibenarkan. Maksudnya ia boleh diwakafkan. Contohnya apa biasa kita tengok orang biasa wakafkan tanah untuk masjid dan kebajikan yang lain lah. Okey. Pada bahagian yang kedua, yakni pada bahagian wasiat. Okey, wasiat ni diberikan kepada penjaganya lah. Okey. Penjaganya bagi harta al-manqul, penjaganya boleh menjual harta tersebut. Seperti kereta ke apa ke, tu boleh dijual. Tetapi bagi harta al-aqar, ia tidak boleh dijual melainkan terdapat hal-hal yang tidak dapat dielakkan. Contohnya untuk kita membayar hutang. Okey. Jika untuk membayar hutang, maka kita boleh menjual harta yang diwasiatkan itu. Kerana apa? Kerana membayar hutang adalah satu kewajipan. Okey. Pada bahagian yang ketiga pula ialah pada bahagian beli barang belum terima. Maksudnya kita beli barang tapi kita belum boleh terima lagi barang tu. Okey. Bagi harta al-manqul, ia tidak sah kecuali barang itu ialah proses tempahan ataupun hutang. Okey. Tapi bagi harta al-aqar, jualannya sah. Okey. Pada bahagian lelong harta. Okey. Ini berlaku apabila kita muflis. Okey. Kalau harta al-manqul, ia boleh ditebus. Ditebus untuk kita membayar hutang-hutang kita. Okey. Jadi dia boleh ditebuslah. Manakala untuk harta al-aqar, dia tidak boleh dijual ataupun ditebus kecuali tidak cukup. Kalau tidak cukup untuk membayar hutang, barulah kita boleh tebus. Okey. Pada bahagian yang terakhir iaitu syufah. Apa tu syufah? Syufah ialah hak rakan kongsi. Okey, bagi harta al-manqul, hak rakan kongsi ini tidak boleh diberikan. Tetapi dari sudut harta al-aqar, ianya dibolehkan. Nama saya Nurul Alisa binti Muhammad Nasir, nombor matrik 057836. Seterusnya saya akan menyambung berkenaan dengan jenis-jenis harta, iaitu jenis harta berdasarkan kaedah bandingan. Okey, harta berdasarkan kaedah bandingan ini terbahagi kepada dua, iaitu misli dan kimi. Okey, apa itu harta misli? Harta misli ialah harta yang ada persamaan dengan harta lain, sama ada dari segi bentuk atau rupa. Harta misli ini pula terbahagi kepada 4 bahagian. Bahagian pertama ialah barang yang boleh disukat seperti gandum dan padi. Yang kedua ialah barang yang boleh ditimbang seperti kapas dan besi. Dan yang ketiga pula ialah barang yang boleh dikira atau mempunyai bentuk yang hampir sama seperti telur dan kelapa. Dan yang terakhir ialah barang boleh diukur mengikut ukuran ela dan meter. Harta misli ini jika ada perbezaan antara dua barang itu, ianya dapat diterima semua pihak. Harta kimi ialah harta selain daripada harta misli. Harta ini adalah harta yang sukar diganti tetapi boleh dinilai dengan nilai yang subjektif seperti lot tanah, pokok dan rumah. Ianya ialah harta yang berlainan jenis atau kalau ada persamaan berbeza dari segi nilai dan harga ketara. Ianya tidak dapat diterima semua pihak. Okey, terdapat faedah daripada pembagian harta kepada harta misli dan juga harta kimi. Bagi harta misli, ianya boleh dijadikan sebagai tanggungan hutang dan boleh berlaku muqassah terhadap harta itu. Kalau harta ini dirosakkan dengan sengaja, ianya mesti diganti dengan kadar yang sama. Bagi harta kimi pula, ianya tidak boleh dijadikan tanggungan hutang. Kalau dirosakkan dengan sengaja, ianya mesti diganti dengan nilai yang sama. Konsep asasnya ialah harta misli ini boleh dicari ganti. Ianya boleh dinilai menggunakan kaedah umum atau berpandukan kepada barangan lain. Tetapi harta kimi ini tidak boleh. Ianya perlu dinilai spesifik kepada barangan tersebut. Harta misli juga boleh menjadi harta kimi disebabkan oleh beberapa keadaan. Yang pertama ialah cacat. Contohnya seperti baju yang dijual di supermarket, apabila ia rosak, ianya tidak boleh lagi dinilai dengan harga sama seperti baju baru.
Tetapi ianya kena dinilai dengan cara spesifik kepada baju rosak tersebut. Yang kedua ialah binaan atau buatan. Contohnya seperti kain ela yang sudah menjadi baju. Ianya tidak boleh digantikan dengan kain ela, malah ia kena gantikan dengan baju dengan desain yang khusus. Begitu juga seperti gandum yang sudah bertukar menjadi kek. Terusnya ialah penggunaan. Contohnya seperti kereta atau komputer yang terpakai sudah menjadi barangan kimi kerana ianya tidak boleh dinilai sama dengan komputer yang baru. Tetapi sudah perlu dinilai secara spesifik kemampuannya, ketahanannya, kelajuannya dan seumpamanya. Yang keempat ialah duit yang sudah tidak sah laku, turut bertukar menjadi harta kimi. Yang kelima ialah umur. Contohnya seperti barang antik pun turut bertukar menjadi kimi walaupun asalnya mungkin bersifat misli. Dan itu, barangan kimi juga turut boleh menjadi harta misli sekiranya melalui proses-proses yang tertentu. Okey, itu saja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Indiberi Marsha binti Muhammad Ahmad. Nombor matriks 058548. Saya daripada Diploma Pentadbiran Islam semester 5. Jenis harta berdasarkan kaedah penggunaan harta terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah istilaki, yang kedua ialah istikmali. Istilaki bermaksud harta yang digunakan tapi zatnya boleh dirosakkan seperti makanan dan juga minuman. Manakala istikmali, harta yang boleh digunakan tapi zatnya kekal. Contohnya ialah pakaian dan juga buku. Faedah pembahagian. Harta istilaki tidak boleh menggunakan kontrak hutang ataupun kontrak pinjam, tidak boleh digunakan. Harta istikmali boleh digunakan secara kontrak melalui pinjaman ataupun sewa. Tetapi kedua-dua pembahagian harta ini boleh digunakan kontrak jual beli dan juga simpanan.